Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi ya. Okey, kepada semua pelajar yang menghadiri ya ataupun menyertai kelas ya pada pagi ini. Jadi pertamanya diharapkan ya semua pelajar telah pun bersedia ya untuk menyertai kelas ya kelas PDPR untuk kali pertama ya bagi kelas geografi ya bahagian A. Jadi kalau lihat penyertaan kita dah ada 11 ya 11 orang pelajar ya kalau ikut rekod lah ya kalau ikut rekod ada 14. Jadi maknanya dia ada tiga orang pelajar ya lagi yang belum menyertai. Jadi jam pun dah 8.20 ya 20 minit pagi. Jadi kita dah melangkau 5 minit ya daripada jadual asal. Okey, jadi ini kali pertama lah ya kita berjumpa di kelas. Okey, jadi pada minggu lepas ya saya dah terangkan sedikit ya tentang subjek geografi STPM. Okey. Jadi untuk bahagian A ya untuk bahagian A tema pertama yang akan kita belajar ialah tema sistem bumi ya tema sistem bumi ya kalau kita lihat sistem bumi ni bukan perkara asing lah ataupun perkara yang baru ya bagi kebanyakan pelajar ya sebab kita dah banyak ya kali dah belajar daripada tingkatan bukan peringkat tingkatan lah, mana daripada sekolah rendah lagi kita dah didedahkan dengan bumi ya cuma di peringkat tingkatan 6 penekanan dia ataupun apa yang akan kita belajar tu dia lebih mendalam ya dia lebih mendalam dan bersesuaian dengan peringkat tingkatan 6 lah ya peringkat pra-universiti. Okey, jadi saya rasa untuk berkenalan mungkin kita bersemuka lah ya lebih lebih mudah ya untuk berkenalan sebab kita boleh nampak fizikal ya. Jadi untuk peringkat sekarang kita terus dengan proses ya pembelajaran kita. Okey, kalau lihat dalam Telegram tu saya telah bekalkan dengan sukatan pelajaran. Jadi kalau buka Telegram boleh nampak ya sukatan pelajaran. Okey, sukatan pelajaran. Kalau tengok dalam Telegram apa ni ni rupa dia ya rupa dia macam ni. Sukatan pelajaran
Yang ini akan menjadi panduan ataupun rujukan kepada semua pelajar. Jadi saya harapkan semua pelajar boleh cetak, boleh cetak, kemudian simpan dalam satu fail, simpan dalam satu fail, dan sukatan ini akan digunakan sehingga penggal 3. Sehingga penggal 3. Jadi minta kepada semua pelajar untuk mencetak sukatan pelajaran ini, dan kedua-dua bahagian, bahagian A dan bahagian B ada di dalam sukatan ini. Okey. Jadi kita tengok apa yang ada dalam sukatan. Ada sukatan untuk penggal 1. Untuk penggal 1. Sekarang ni kita guna penggal dah. Kita guna semester. Untuk semester 1, bahagian A kita mulakan dengan tema sistem bumi. Kita mulakan dengan tema sistem bumi. Dan apa yang akan saya sentuh pada hari ini ialah 1.1. 1.1 konsep sistem. Konsep sistem. Jadi apa yang perlu ataupun apa yang sepatutnya pelajar dapat pada hari ini ialah dua perkara lah. Yang pertama, mentakrifkan konsep sistem. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ialah menerangkan konsep sistem dalam konteks persekitaran fizikal. Jadi ada dua benda lah, ataupun dua perkara penting ataupun dua subtopik yang perlu dikuasai oleh pelajar pada hari ini ialah mentakrif konsep sistem, dan yang kedua menerangkan konsep sistem. Okey, itu untuk sukatan. Untuk sukatan ini, jadi semua pelajar saya minta cetak. Cetak supaya tahu apa perkara ataupun apa maklumat yang perlu dikuasai. Okey. Selesai sukatan, kita pergi yang kedua pula. Yang ni pun saya dah bekalkan dalam Telegram. Dalam Telegram. Kalau lihat pada peringkat awal tu, atas cuba scroll tengok ke atas, ada modul pembelajaran penggal 1. Modul pembelajaran penggal 1. Sekejap, ada sikit Okey, yang pertama tadi sukatan, yang kedua kita pergi ke modul pembelajaran. Modul pembelajaran. Jadi modul pembelajaran itu sama ke perlu dicetak pemurnian. Daripada sukatan tadi kita perincikan lagi, dan modul ini boleh dianggap sebagai nota ringkas. Nota ringkas, maknanya nota ataupun garis panduan lah, apa yang perlu diketahui oleh pelajar. Okey, kalau dalam sukatan tadi, takrifan tu dia hanya bagi je. Dia minta kita takrifkan. Jadi dalam modul ni, dia ada bagi apa yang dimaksudkan dengan konsep sistem. Dibagi. Jadi dalam modul ni, apa yang akan kita belajar tu dia akan lebih diperincikan, ataupun lebih jelas lah. Okey. Jadi sama juga dengan sukatan tadi. Dari modul ni tolong cetak,
kemudian masukkan dalam satu file. Sukatan satu file. Kalau nak gabung satu file yang sama pun tak ada masalah. Ya. Okey. Tolong cetak ini sebagai panduan ataupun sebagai nota ringkas. Ya, nota ringkas. Okey, dalam ni dia dah perincikan apa yang akan kita belajar dengan lebih mendalam. Ya, takrif konsep sistem, kemudian bentuk-bentuk sistem, ya, dalam alam sekitar fizikal, sistem terpencil, sistem terbuka, sistem tertutup, ya. Kemudian bagaimana sistem itu dibahagikan berdasarkan kepada sifat interaksi dia. Ya, kita ada sistem morfologi, sistem latar dan juga sistem tindak balas. Okey, jadi hari ini kita akan lihat dua benda ni. Ya, yang pertama, mentakrifkan konsep sistem, kemudian melihat bagaimana sistem tu dalam sebuah persekitaran fizikal. Okey. Jadi untuk kuliah pada pagi ini, jadi kita pergi ke kuliah. Ya. Okey. Okey, kita lihat konsep sistem. Ya, konsep sistem. Jadi sistem ialah satu set angkubah. Ya, satu set angkubah. Ya, kalau belajar dalam matematik, angkubah ni ialah kita kata satu unsur lah. Ya, satu unsur. Ya, satu set angkubah. Ya, ataupun satu pemboleh ubah. Atau perkara yang bersifat tersusun. Ya, dan saling berinteraksi atau saling bertindak balas. Jadi angkubah ni ialah satu unsur, ya, atau bahan yang boleh berubah dan mengubah unsur lain. Jadi dalam geografi, unsur ni ataupun bahan ni ialah segala unsur dalam persekitaran fizikal. Ya, dalam persekitaran fizikal. Kalau terlihat persekitaran fizikal kita pecahkan kepada 4. Ya, kita pecahkan kepada 4. Ya, kita ada tanah, udara, air dan hidupan. Ya, tanah, udara, air dan hidupan. Ya, tanah, air, udara dan hidupan. Ini empat unsur ni ialah unsur utama dalam persekitaran fizikal. Ya, kalau kita lihat tanah dalam geografi kita panggil dia ialah sistem litosfera. Ya, sistem litosfera. Kemudian udara, atmosfera. Kemudian yang ketiga air, hidrosfera. Ya, hidrosfera. Dan yang keempat hidupan. Ya, ataupun sistem biosfera. Ya, biosfera. Jadi kita ada 4. Ya, 4 unsur ataupun 4 bahan yang boleh berubah dan mengubah unsur lain. Okey. Jadi angkubah, contoh kita ambil matahari. Ya, matahari ialah satu daripada komponen ataupun satu daripada angkubah. Ya, angkubah. Cuma beza dia, angkubah matahari ni ialah angkubah yang membekalkan tenaga. Ya, angkubah yang membekalkan tenaga. Dia tidak bertindak balas tetapi dia membekalkan tenaga. Ya, jadi daripada angkubah matahari inilah ataupun tenaga matahari inilah berlakunya proses-proses dalam persekitaran fizikal. Ya, dia membekalkan tenaga. Contoh, jadi matahari ini antara tenaga yang
dibekalkan paling banyak ialah tenaga haba. Ya, tenaga haba tu mengubah air menjadi wap. Sejalan. Kemudian pepejal, ya, ais menjadi cecair. Ini adalah proses pencairan. Kemudian batu besar pecah, ya, menjadi batuan kecil. Yang ini contoh dalam proses lulu hawa. Jadi tenaga matahari ini ialah satu pedang. Okey, antara manusia ialah penduduk. Yang ini akan disentuh oleh Cikgu Azmi. Ya. Kalau tengok dalam geografi penduduk, tajuk ataupun topik pertama yang akan dibincangkan ialah penduduk sebagai sumber dan penduduk bertindak sebagai ejen perubahan. Yang itu akan disentuh dengan lebih mendalam oleh Cikgu Azmi lah. Ya. Bagaimana penduduk boleh mengubah? Yang pertama, boleh mengubah pandan darat fizikal. Ya, boleh mengubah alam sekitar fizikal. Boleh mengubah sosial. Ya, boleh mengubah kegiatan ekonomi. Jadi semua ini akan disentuh oleh Cikgu Azmi dalam geografi bahagian B. Ya, terutamanya untuk tema penduduk. Okey. Dan angkubah ini, angkubah ni dia bukan bergerak secara berasingan. Ya, angkubah ni dia bergabung, ya, ataupun saling bertindak balas. Ya, saling bertindak balas. Contoh tenaga matahari, ya, tenaga matahari akan bertindak balas dengan awan, ya, ataupun gas dalam udara. Bertindak balas dengan awan dan gas dalam udara. Yang ini akan menyebabkan terbentuknya unsur-unsur yang lain. Contoh, bila tenaga matahari bertindak balas dengan gas dalam udara, menyebabkan terbentuknya suhu. Ya, menyebabkan terbentuknya suhu. Bertindak balas dengan awan. Ya, ada membentuk awan. Jadi awan akan membentuk hujan. Itu contoh. Ya, contoh tindak balas. Ya, membentuk fenomena-fenomena cuaca dan iklim. Okey, contoh di kawasan pinggir pantai. Ya, di kawasan pinggir pantai kita ada unsur ataupun angkubah seperti ombak, angin, batuan pantai. Banyak lagi. Tumbuh-tumbuhan. Ya. Angkubah-angkubah yang berada di kawasan pinggir pantai. Jadi contoh kita ambil gangguan kepada ombak. Contoh ombak pembinasa. Ya, ombak pembinasa bertindak balas dengan batuan pantai. Ya, menyebabkan batuan pantai akan mengalami hakisan. Itu makna dia bagaimana interaksi antara satu angkubah boleh mengubah unsur yang lain. Ya. Contoh angin dengan ombak. Angin kencang akan membentuk ombak yang besar. Ataupun contoh kita ambil ketika angin monsun timur laut bertiup. Ya. Ketika angin monsun timur laut bertiup, biasanya ombak akan tinggi. Ya. Membentuk ombak yang besar kerana tiupan angin dia kencang. Kait dengan alam sekitar manusia, bila laut bergelora, aktiviti ekonomi penduduk di kawasan pinggir pantai akan sekitar manusia. Bagaimana penduduk boleh mengubah, ya, permukaan bumi. Contoh menebang ataupun ganti dengan tanaman pertanian. Jadi kawasan asalnya ada hutan berubah menjadi kawasan
pertanian. Kemudian bagaimana jentera boleh mempengaruhi kehidupan penduduk. Contoh, dengan adanya jentera, kehidupan penduduk menjadi lebih mudah. Contoh dalam aktiviti pertanian, penduduk boleh menggunakan jentera untuk membantu dalam menjalankan aktiviti pertanian. Contoh, membajak, untuk menuai, untuk membaja dan sebagainya. Jadi perubahan-perubahan ini berlaku melalui proses-proses dalam alam sekitar fizikal. Contoh, proses luluh hawa. Proses luluh hawa, unsur dia kita lihat ada batuan, ada kelembapan, hujan dan sebagainya, ada cahaya matahari. Kemudian dalam proses hakisan, ada larian air permukaan. Kemudian ada ombak. Itu ialah unsur-unsur dia. Gempa bumi dalam tajuk alam sekitar manusia, pembandaran dan sebagainya. Jadi inilah yang akan kita pelajar dalam geografi fizikal dan juga geografi manusia. Maknanya basic dia ataupun asas dia, kita akan belajar tentang bagaimana unsur-unsur ataupun alam sekitar ini bertindak balas antara satu sama lain. Sebab tu kita panggil geografi. Geo itu ialah persekitaran. Graf itu ialah perubahan. Jadi perubahan persekitaran fizikal dan juga perubahan persekitaran manusia. Seterusnya dalam geografi. Yang ni kita akan jumpa unsur-unsur inilah yang akan membentuk faktor-faktor ataupun kita kata punca-punca berlakunya sesuatu proses. Jadi secara umum, jadi sistem itu boleh ditakrifkan sebagai satu set angkubah ataupun unsur fizikal yang saling berinteraksi antara satu sama lain bagi mencapai tahap keseimbangan di dalam sempadannya sendiri. Itu konsep sistem. Sampai tahap keseimbangan yang dinamik dan kompleks sifatnya dalam sempadannya sendiri. Masuk kepada yang tadi konsep. Yang ni kita pergi ke bahagian yang kedua tadi. Bagaimana sistem tu boleh kita lihat dalam persekitaran fizikal. Seperti saya beritahu tadi, persekitaran fizikal ada 4 komponen utama. Oleh kerana ini bahagian A, persekitaran padan dia. Macam saya beritahu tadi, atmosfera, udara. Jadi segala unsur yang berada di ruang atmosfera itu ataupun yang berada di atas permukaan bumi itu, atmosfera itu masuk dalam komponen atmosfera. Kemudian daratan ataupun tanah. Tanah, litosfera. Apa saja yang berada dalam persekitaran tanah, jadi kita panggil dia komponen litosfera. Kerak bumi, batuan, mineral dan sebagainya. Itu semua bawah litosfera.
Kemudian komponen yang ketiga, hydrosfera, air. Air, sama ada air itu di permukaan bumi, air itu duduk di atmosfera, awan komponen air, duduk di atmosfera, ataupun air itu duduk di bawah lapisan kerak bumi, ada di dalam lapisan kerak bumi, air bawah tanah. Contoh orang gali telaga ataupun gerudi tanah sampai satu lapisan, kita akan jumpa dengan air. Ataupun air itu dalam bentuk cecair, air dalam bentuk pepejal, ataupun air dalam bentuk gas, dalam bentuk gas, wap air, wap air dalam bentuk gas. Bentuk pepejal contoh dia ais, glacier yang duduk di kutub utara dan kutub selatan itu juga air.
Okey, gangguan. Okey, sambung. Hilang. Okey, tak apa, sebab saya ada rekod, jadi boleh apa ni, tengok balik lepas ni. Okey, sambung. Jadi boleh tengok balik lepas ni kalau ada yang kurang jelas. Okey, sambung. Saya ulas balik. Okey, saling berinteraksi dan saling bergantung dalam sistem. Jadi unsur-unsur yang ada dalam persekitaran fizikal. Contoh kita ambil berdasarkan kepada gambar rajah ni, unsur pertama kita ambil suhu, ya, ataupun unsur iklim, ya, ataupun unsur cuaca. Unsur kedua ialah kita ambil batuan. Ini dalam lulu hawa, ya, dalam lulu hawa. Unsur suhu, bahan, batuan contoh dia. Ya. Okey, bila suhu memanaskan batuan, maka batuan akan pecah. Batuan tadi akan pecah dan boleh membentuk unsur yang ketiga, ataupun boleh membentuk unsur seterusnya iaitu regolit. Ya, boleh membentuk unsur seterusnya iaitu regolit. Ya. Okey, jadi makna dia unsur-unsur dalam alam sekitar fizikal ni dia saling berinteraksi ataupun saling bertindak balas. Okey, ini contoh untuk memudah pemahaman lah, ya, sebab nak gambarkan apa itu sistem. Kita ambil sistem PA system lah, ya, PA system. Okey, dalam PA system dia ada unsur-unsur. Ya, dia ada unsur seperti elektrik, mikrofon, ya, mikrofon, kabel, speaker dan amplifier. Ya, kemudian mesti ada tenaga elektrik. Okey, jadi unsur-unsur ini akan saling bergabung, ataupun saling bertindak balas untuk membentuk sistem pembesar suara. Ya, sistem pembesar suara. Jadi kalau satu daripada komponen ini terganggu, ya, contoh speaker rosak, maka sistem tu tidak akan berfungsi dengan lancar. Jadi nak membolehkan dia berfungsi balik, dari speaker tu perlu diganti. Lengkap ke semua unsur ni, barulah sistem itu mencapai tahap keseimbangan, ya, ataupun kita kata climax. Dia boleh berfungsi. Ya, boleh berfungsi. Ya. Tidak ada tenaga. Semua alat ada. Ya, mikrofon ada, kabel ada, speaker ada, amplifier ada, tetapi tidak ada tenaga. Maka sistem itu juga tidak boleh berfungsi. Okey, contoh lain, sistem enjin. Ya, sistem enjin kenderaan. Jadi komponen enjin dia ada minyak. Ya, mesti ada minyak. Ada bateri untuk tenaga. Ya, mesti ada plug. Ya, mesti ada omboh, piston, mesti ada wire ataupun kabel. Mesti ada belt. Ya, belt. Tali, ya, belting ni, ya. Okey, jadi lengkap kesemua tu, barulah enjin tu boleh berfungsi. Mesti ada minyak, mesti ada bateri, mesti ada plug, mesti ada piston, omboh, mesti ada wire, mesti ada belt ni, barulah boleh berfungsi. Jadi kalau komponen tu tak cukup, maka sistem tu tidak akan mencapai keseimbangan ataupun tidak boleh berfungsi. Okey. Jadi kita
baru kita nampak. Ya. Jadi ini sistem. Ya. Bagaimana sistem tadi bertindak balas. Ya. Okey, ni hutan hujan tropika. Ya, unsur dia tanah, ada udara, ada pokok. Ya, kemudian mesti ada tenaga matahari. Baru sistem hutan khatulistiwa tu boleh berfungsi. Ya. Ada karbon dioksida, baru pokok boleh menjalankan proses fotosintesis. Ya. Ada tanah, baru pokok tu boleh mendapatkan garam mineral ataupun sumber air. Ya. Okey. Dan udara juga, contoh, karbon dioksida ya, akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan bagi membolehkan dia ditukar balik ke dalam mengekalkan oksigen. Ya. Diambil karbon dioksida, kemudian dibebaskan oksigen. Sebab tu pokok ni ataupun tumbuh-tumbuhan ni dikenali sebagai ataupun dipanggil juga sebagai jantung bumi. Ya, jantung bumi. Maknanya dia ubah ataupun tukar karbon dioksida balik semula ke dalam bentuk oksigen. Sebab tu kita satu daripada kepentingan tumbuh-tumbuhan ni, dia memastikan ya, gas-gas berbahaya ni, karbon dioksida ni diganti dengan gas yang lebih mesra alam lah. Okay. Jadi semua komponen ini ataupun semua unsur ini akan bertindak balas. Tindak balas itulah akan menghasilkan proses-proses. Yang akan menghasilkan proses-proses yang akan kita lihat dengan lebih mendalam lepas ini. Ya, contoh proses luluh hawa, proses hakisan dan sebagainya. Okey. Yang seterusnya kita lihat ciri-ciri sistem. Yang ini ada dalam konsep yang saya telah bagi tadi. Okey. Ya. Dia ada 4 ciri utama dia. Yang pertama mesti ada angkubah. Yang kedua mesti saling berinteraksi. Dan yang ketiga mesti ada aliran tenaga. Dan semua unsur tadi akan bertindak balas. Okey, jadi gangguan kepada satu unsur akan mempengaruhi unsur-unsur yang lain. Itu dia punya ciri. Ya. Ciri sistem. Okey, pengkelasan sistem ataupun pembahagian sistem kita buat berdasarkan kepada dua kluster lah, ataupun dua kaedah. Satu berdasarkan kepada fungsi. Berdasarkan kepada fungsi. Jadi sistem ni boleh kita bahagi kepada 3. Sistem terbuka, sistem tertutup dan sistem terpencil. Manakala komponen yang kedua ataupun kluster atau kaedah yang kedua ialah berdasarkan kepada sifat interaksi yang kompleks. Iaitu sistem morfologi, sistem latar dan sistem tindak balas. Okey, berdasarkan kepada fungsi, dia ada 3 iaitu terpencil, tertutup dan terbuka. Terpencil, satu sistem yang dia ada dua komponen yang perlu kita lihat di sini, iaitu tenaga dan bahan. Ya, iaitu tenaga dan bahan. Ya. Okey, sistem terpencil makna tidak ada sebarang pengaliran tenaga dan bahan masuk dan keluar. Makna dia tidak berlaku sebarang tindak balas. Okey, terpencil ni tidak ada dalam semua sistem. Dalam semua sistem tidak ada. Ya. Sistem terpencil ni hanya wujud dalam makmal sahaja. Ya, dalam makmal sahaja. Okey, yang kedua sistem tertutup. Sistem tertutup ni ialah sistem yang hanya membenarkan pengaliran tenaga dan tiada pergerakan masuk bahan. Ya, tidak ada pergerakan masuk bahan ataupun jisim. Contohnya ialah
bumi dalam sistem suria. Kedudukan bumi dalam sistem suria, bumi bersifat sistem tertutup. Makna dia tenaga suria boleh masuk, tenaga matahari boleh masuk, tetapi bahan yang luar daripada bumi, contoh meteor, meteor, tahi bintang, apa-apa saja yang ada di angkasa lepas tidak dibenarkan masuk ke dalam sistem bumi. Meteor yang berlegar di ruang angkasa tu, dia hanya sampai ke sempadan mesosfera sahaja. Sampai ke situ, belum sempat masuk ke atmosfera bumi, dia telah meletup. Dia telah meletup ataupun dia telah hancur. Dia tak sempat masuk ke ruang atmosfera bumi. Okey, itu adalah sistem tertutup. Itu sahaja. Satu sahaja, itu sistem bumi dalam sistem suria. Kedudukan bumi dalam sistem suria. Konsep dia bersifat sistem tertutup. Manakala sistem terbuka yang tadi, yang empat sistem tu ialah sistem terbuka, iaitu membenarkan tenaga masuk dan keluar. Tenaga masuk dan keluar. Tenaga dan bahan tu boleh masuk dan juga boleh keluar sehingga mencapai keseimbangan. Okey, ini ialah perbezaan antara ketiga-tiga sistem tadi. Terpencil, sempadan, tertutup, tidak ada pemindahan keluar masuk tenaga dan bahan. Manakala sistem tertutup hanya membenarkan pengaliran ataupun pemindahan tenaga sahaja, tetapi tidak ada pemindahan bahan. Manakala sistem terbuka membenarkan kemasukan kedua-dua tenaga dan bahan ke dalam sempadannya ataupun melalui sempadannya, dan bertindak balas ataupun saling berinteraksi sehingga mencapai tahap keseimbangan ataupun tahap klimaks. Okey, ini sistem terpencil. Makna sistem itu tidak ada tindak balas. Hanya duduk dalam sempadan dia sahaja. Hanya duduk dalam sempadan dia sahaja. Contoh dia, gas. Gas masak tu. Jadi dalam tu, dia terkurung ataupun terperangkap dalam tu je. Ataupun gas oksigen. Macam sekarang ni orang COVID. COVID sekarang ni, yang berada di tahap 4 ataupun tahap 5, dia tak boleh lagi bergantung kepada oksigen dalam persekitaran terbuka. Dia kena ada oksigen yang dia paksa masuk. Jadi oksigen tu dalam bentuk oksigen yang berada dalam tabung tu ataupun dalam tong. Ini sempadan tertutup. Tidak ada sebarang pemindahan tenaga dan bahan. Dan biasanya ada dalam makmal sahaja. Wujud dalam makmal. Okey, sistem tertutup, tenaga boleh keluar. Tenaga boleh keluar dan masuk. Tenaga boleh keluar dan masuk melintasi sempadan dia. Tetapi jisim tak boleh keluar dan juga tidak boleh masuk. Itu ialah sistem tertutup. Ini contoh sistem bumi dalam sistem suria. Kedudukan bumi dalam sistem suria bersifat sistem tertutup. Iaitu hanya menerima tenaga dan haba matahari sahaja, tapi tidak ada pemindahan bahan dari bumi ataupun dari luar masuk bumi. Okey, manakala sistem terbuka, semua sistem yang terdapat di permukaan bumi, 4 sistem tadi tu, itu semua sistem terbuka yang membenarkan pengaliran masuk tenaga dan bahan, ataupun yang membenarkan pengaliran masuk tenaga dan jisim. Itu sistem terbuka. Ini contoh sistem atmosfera. Makna dia, dalam konsep sistem terbuka ni, input dalam satu sistem
merupakan output dari sistem yang lain. Contoh, dalam sistem hidrosfera, wap air ialah output. Tetapi dalam sistem atmosfera, sistem hidrosfera, air output. Dalam sistem atmosfera, wap air ialah input. Itu dia makna dia boleh jadi input dalam sistem lain tetapi output dalam sistem yang lain. Ini contoh sistem terbuka, lembangan saliran. Okey, sistem terbuka konsep dia ada pengaliran tenaga dan juga ada pengaliran bahan. Okey, satu lagi kaedah berdasarkan kepada interaksi ataupun berdasarkan kepada tindak balas. Yang di bawah ni ada 3 juga. Kita ada morfologi, latar dan tindak balas. Okey, morfologi, komponen-komponen tadi ataupun unsur-unsur tadi akan bertindak balas. Morfon, makna dia bentuk tu. Satu-satu unsur tu akan bertindak balas antara satu sama lain. Manakala latar merupakan hubungan sehala. Makna dia kalau kita lihat latar ni, input, storan, output. Dia akan ada input, kemudian storan. Di storan tu akan berlakunya proses dan sebagainya. Kemudian ada output. Manakala satu lagi ialah tindak balas. Tindak balas gabungan antara morfologi dengan latar. Ini contoh sistem morfologi. Dalam pinggir pantai, contoh dia ada unsur-unsur seperti ombak, cerun, batuan dan sebagainya. Ganggu satu unsur, maka menyebabkan unsur-unsur lain juga boleh berubah. Contoh ombak. Kita tahu tadi ombak besar menghakis cerun. Cerun tu akan mengalami hakisan. Jadi batuan-batuan yang berada di cerun tu akan hanyut ataupun akan diangkut daripada kawasan cerun. Okey. Itu morfologi. Contoh lain kita boleh ambil di kawasan lembangan sungai, contoh dia. Kita ada alur sungai, kita ada tebing sungai, kecerunan sungai dan sebagainya. Ini sungai. Okey, manakala latar dia ada input, storan dan output. Maknanya dia ada satu macam anak panah itu, input, storan, output. Contoh kita ambil dalam proses sejatan, contoh dia. Dalam proses sejatan. Input dia ialah tenaga matahari. Input dia ialah tenaga matahari. Storan dia ialah permukaan air. Permukaan air. Tenaga matahari memanaskan permukaan air. Jadi lama-kelamaan permukaan air itu akan panas, maka menghasilkan output. Output dia ialah wap air. Output dia ialah wap air. Dan dalam sistem latar ni juga, seperti saya beritahu tadi, input dalam satu sistem akan menjadi output dalam sistem yang lain. Contoh dalam sistem atmosfera, output dia ialah tenaga matahari. Jadi input kepada sistem hidrologi, kemudian memanaskan permukaan air. Jadi dia boleh balik semula. Contoh wap air daripada sistem hidrologi merupakan output. Merupakan output. Dia akan jadi input dalam sistem atmosfera. Wap air akan menjadi input dalam sistem atmosfera untuk membolehkan berlakunya tekanan udara. Jadi kita akan tengok dengan lebih
mendalam apabila kita bincang ya, proses-proses itu nanti dengan secara terperinci. Okey, ini kita ambil contoh air hujan. Air hujan ya, dari sistem atmosfera, hujan turun mempengaruhi proses susupan ya, mempengaruhi proses susupan. Jadi susupan air tadi akan disimpan dalam tanah, maka output dia ialah air sungai. Okey, ini gambaran bagaimana sistem latar tu boleh berfungsi. Okey, output daripada sistem atmosfera jadi input kepada sistem hidrologi. Hujan output atmosfera, tetapi dalam sistem hidrologi dia jadi input. Okey, dan yang terakhir ialah sistem tindak balas. Ya, sistem tindak balas. Yang ini gabungan daripada sistem latar dan morfologi tadi. Ya, sistem latar dan morfologi tadi. Jadi ini lebih mana gabungan kepada tadi. Ya. Contoh kita ambil dalam di kawasan pinggir pantai contoh. Ya, contoh output dia ialah angin. Ya, input dia ialah angin. Jadi angin akan mempengaruhi pembentukan ombak. Jadi output dia ombak pembinasa. Ya, jadi akan mengganggu cerun di kawasan pinggir pantai. Jadi gangguan kepada cerun kawasan pinggir pantai akan menyebabkan batuan yang terdapat di kawasan pinggir pantai akan runtuh dan sebagainya. Okey, ini dengan lebih terperinci lah. Okey, air hujan, setoran simpanan tanah dan pokok, output menjadi mata air sungai dan tasik. Jadi itu ialah sistem latar. Dan dalam bulatan itu ialah unsur-unsur yang ada dalam sistem morfologi. Jadi gabungan itu akan menghasilkan apa yang kita panggil sebagai sistem tindak balas. Okey, ini contoh soalan. Ya, contoh soalan. Bagaimanakah matahari? Bagaimanakah matahari? Matahari itu ialah satu daripada komponen pembekal tenaga. Ya. Memainkan peranan dia terhadap komponen atmosfera. Komponen atmosfera, komponen udara gas. Ya. Kemudian komponen biosfera ialah komponen kehidupan. Jadi untuk soalan ini, kita kena jelaskan bagaimana pengaruh matahari kepada sistem atmosfera. Contohnya, matahari membekalkan tenaga kepada sistem atmosfera untuk membolehkan berlakunya perubahan suhu, proses kelepasan, pembentukan awan dan angin. Jadi untuk yang ni ambil satu-satu. Ambil perubahan angin boleh, ambil perubahan kelepasan, proses kelepasan boleh, ataupun pembentukan awan. Manakala untuk sistem atmosfera, sistem biosfera mempengaruhi tumbuh-tumbuhan. Maknanya tenaga matahari membekalkan tenaga untuk membolehkan tumbuh-tumbuhan menjalankan proses fotosintesis, ataupun untuk membolehkan haiwan menjalankan proses perpeluhan. Okay. Ini pengaruh manusia. Bagaimana manusia mempengaruhi keseimbangan sistem hidrologi. Manusia menjalankan aktiviti penyahutanan, jadi kawasan hutan musnah, jadi mengganggu satu daripada proses dalam kitaran hidrologi. Ya, contoh kita kata apabila tebang pokok, hilang kawasan tadahan. Apabila hilang kawasan tadahan, aliran air bawah tanah akan terganggu. Ataupun aktiviti pembandaran. Ya, aktiviti pembandaran. Satu daripadanya ialah penurapan permukaan bumi. Turap permukaan bumi dengan permukaan yang tidak telap air. Jadi boleh menyebabkan edaran air bawah tanah terganggu kerana
kekurangan proses susupan. Okey. Jadi pada pagi ini kita dah selesai ya. Dua. Yang pertama tadi kita dah sentuh konsep sistem ya. Dan yang kedua mentakrifkan sistem ya dalam persekitaran fizikal. Jadi apa yang perlu pelajar dapat ya pada pagi ini? Yang pertama dapat takrifkan konsep ya, takrifkan konsep. Jadi untuk peperiksaan konsep ni markah sekitar 3 markah. Jadi kalau ambil fakta ini pun dah memadai. Ya, fakta yang ada dalam modul tu pun dah memadai untuk mendapat 3 markah. Kemudian yang kedua konsep sistem ya, sistem terpecah ataupun boleh kita bagikan kepada 3 ya. Maknanya setiap tu ada 2 kaedah. Satu berdasarkan kepada fungsi dan yang ketiga berdasarkan kepada tindak balas ataupun interaksi. Ya. Dan jangan lupa dalam persekitaran fizikal kita ada 4 komponen utama ya. Biosfera, hidrosfera, litosfera dan hidrosfera. Ya. Pernah soalan tanya dalam modul tak ada. Ya, dalam modul tak ada tetapi pernah soalan tanya berikan 4 komponen persekitaran fizikal. Jadi kena bagi 4 tadi. Ya, 4 sistem tadi. Litosfera, biosfera, hidrosfera, atmosfera. Jangan ada setengah menggunakan istilah hidrologi, geomorfologi, ekologi. Itu bukan sistem, itu ialah kajian. Ya, itu ialah kajian. Kajian sistem litosfera, kita panggil dia geomorfologi. Kajian tentang sistem hidrosfera kita panggil hidrologi, dan kajian tentang biosfera kita panggil ekologi. Atmosfera ni biasa orang panggil atmosfera lah. Jarang kita guna istilah lain. Okey, jadi sampai situ saja kuliah ya pada pagi ini. Ya, sampai situ saja kuliah pada pagi ini. Jadi sebelum tu saya nak buka kepada soalan. Ya, kalau ada soalan boleh bertanya. Boleh buka buka mic. Ya, tanya. Ada soalan? Ada 1, 2, ada 14, ada 12. Ya, 12 orang sini. Ada nak tanya? Kalau segan nak tanya boleh type. Ya, boleh mesej, hantar dekat mesej. Type lah soalan. Tak ada? Senyap belaka dia. Terlena. Tak ada cikgu, tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, okey, lihat dalam Telegram. Ya, dalam Telegram tu ada saya bekalkan satu set ya, tutorial, satu soalan ya, satu set soalan tutorial. Jadi boleh jawab ya. Jadi soalan tu kalau boleh cetak lah ya. Kalau ada pencetak boleh cetak, kalau tidak ada pencetak boleh salin ya. Lihat soalan tu salin dalam buku ataupun dalam kertas ya. Okey, jadi kalau tak ada soalan, jadi sampai di sini saja kuliah kita pada pagi ini. Dan
Kalau ada soalan lepas ni boleh PM lah. Ya, PM di Telegram. Kalau boleh, kalau soalan tu apa ni, boleh membantu rakan-rakan lain, boleh PM dalam grup. Ya, tapi kalau segan dalam nak PM dalam grup, boleh hantar personal lah. Ya, boleh hantar secara personal kepada saya. Ya, kalau soalan tu boleh membantu rakan lain, saya akan panjangkan kepada grup. Ya. Okey, jadi kalau tak ada soalan sampai sini saja untuk pagi ni. Jadi selamat belajar, ya, dan selamat berhujung minggu, dan jaga keselamatan dan kesihatan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Sama.